roti lah. Roti dah. Ya? Dah roti dah. Roti apa tu? Minta. Dah memang. Bagi semuanya dulu. Pasal saya Ya ke? nak syarat. Oh ya ke? Pergi sembahyang Jumaat sini. Oh, okey. Sampai Isyak. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak ada pun? Ada? Saya memang automatik patutnya rotate ni. Okey kita tengok. Boleh? Macam masuk ni. Yang macam ni ya. Ni Miftahul Jannah ni ke? Ha. Quran, ya? Baca Quran ni. Ni saya kecil ni. Ya? Dah memang. Ya. Dia start balik. Tertekan itu remote. Okey, boleh. Boleh. Ha? Kena tak? Dia kena lagi tu dekat. Yes. Ni kan. Semalam dia suruh start balik. Start tadi. Pasal ni kata. Dia okey ni. Okey dah kot. Kena buka balik abang-abang punya ni. WhatsApp. Okey. Alright. Boleh. Okey, naik cantik. Boleh. Bunyi tak gurung, bunyi tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walinaftatihul majlis bi ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, setelah agak lama saya tidak berada di surau ini, kita dapat kembali menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Hikam. Dan insya-Allah mulai daripada malam ini sehinggalah bulan-bulan yang seterusnya, saya akan menyambung kembali pengajian kita. Kalau tak silap saya, kita berhenti hari itu pada muka surat 2, ya, iaitu
pada perenggan yang bertulis Al-Shurnubi, ini ulama tasawuf, berkata, hendaklah kamu berdiri mengikut yang Allah SWT dirikan untukmu. Ini tuan-tuan, apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan, apa saja yang Allah Ta'ala telah tetapkan daripada qada dan qadar, maka hendaklah kita terima. Jangan ada di antara kita yang menyatakan apa dia, ini tak patut berlaku ke atas saya. Ataupun persoalan dalam bahasa orang putih, why this happen to me? Why it is happen to me? Kenapa benda ini berlaku kepada aku? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu tak suka benda itu berlaku ke atas kamu, tapi dari segi hikmah yang tersembunyi, khairul lakum, ia lebih baik bagi kamu. Ada orang Allah tak bagi kaya, tuan-tuan, asyik makan roti kaya je, kayanya hidup juga. Pasal apa tak bagi kaya? Pasal Allah lebih mengetahui. Kalau kita kaya, mungkin kita jadi umpama Qarun, zalimnya, melawan Tuhannya. Wa asa an tuhibbu syai'an, ya, wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kamu suka benda itu berlaku ke atas kamu, tetapi Allah Maha mengetahui. Apa dia? Takut-takut benda yang kamu suka itulah yang akan merosak kamu, tuan-tuan. Jadi ada di antara kita ni kadang-kadang menyalahkan takdir. Ada di antara kita ni menyatakan kenapa jadi begini. Tandanya ialah dapat beristiqamah dan dipermudahkan sebab-sebab daripada yang mulia. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila dia diuji dengan satu kesusahan, kesakitan, bagaimana dia nak memotivasikan diri dia? Dalam kitab Nasaihul Ibad dirakamkan kata-kata Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar bila diuji? Wallahi mabtalaitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Demi Tuhan, apabila aku diuji dengan satu ujian, tak kira lah tuan-tuan, manusia ni akan diuji dengan apa dia? Lanabluwannakum bisyai'in min khauf. Allah sebut dalam Quran, kadang-kadang kita ini diuji dengan takut. Takut tak tuan-tuan dengan wabak COVID-19 ni? Takut tak? Ada pelajar nak balik ke sekolah sekarang ni tuan-tuan, mak bapaknya tanya macam-macam dalam PIBG. Sekolah ada dah buat prosedur SOP COVID-19, ada dah ambil suhu pelajar, ada dah buat sanitize, ada dah ya cuci asrama. Ustaz, kalau nak cuci asrama, anda panggil badan-badan yang kena bayar tu, syarikat-syarikat MAE, buat sendiri. Cara dia berapa ni? Demo pula ngajar aku tuan-tuan bancuh klorok dengan air. Pasal apa tu? Takut. Sekarang anak balik kena kluster baru pula, namanya kluster asrama. Khauf wa naqsim minal amwal. Kita kadang-kadang diuji tuan-tuan dalam daba. Tahu daba? Orang Kuala kata dabe, orang Parit kata daba. Dalam daba duit, beg duit, tak ada duit, tak mandang tuan-tuan. Apa pun tak ada. Susah hati tak tuan-tuan? Bangun-bangun pagi kita memikirkan hari ni nak makan pagi apa. Usah kata bangun pagi, malam sebelum bangun pagi, isteri dah bisik dekat telinga kita, abang, anak kita ni semua balik di asrama, semua ada di rumah 10 orang. Besok nak makan apa bang? Pening kepala. Tuan-tuan mati Allah, alangkah seronoknya kalau dalam beg duit kita ni ada banyak duit, betul tak?
Saya pernah satu kali tuan-tuan pergi beli nasi lemak tepi jalan. Depan saya ada seorang ni, kaya lah. Saya tak tahulah apa kerja, businessman ke, arkitek ke, tapi kaya tuan-tuan. Dengan kereta besar dia. Masa dia beli nasi lemak ni tuan-tuan, dia beli 3 bungkus. Kemudian dia tanya, berapa kak? Yang jual nasi lemak tu sebut harganya, dia pun keluar not 50. Kak tu kata, awak lah pelanggan saya yang pertama. You are the first customer. So, tak ada duit kecil ke? Dia pun bokok. Masa dia bokok tu, aku jelin juga lah tengok. Orang Perak kata berkepuk-kepuk duitnya. Semua duit 50 dengan 100. Saya tak ada pecah lah kak. Kata kak tu cuba nengok dalam poket. Kau ada dalam poket mana-mana ke? Dia pun selup poket tuan-tuan. Tarik-tarik poket pun not 50 terbaik ni. Tak rahmati Allah. Kalaulah kita macam hamba Allah ni. Baik duit tebal penuh. Dalam poket not 50. Seronok tak tuan-tuan? Kita akan menyatakan apa dia? Masalah kita selesai kalau kita ini kaya raya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, wa naqsim minal amwal, ujian dalam apa dia? Kurang reta, kurang duit, itu lebih baik. Wa huwa khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Percaya tak tuan-tuan? Susah tuan-tuan, tak kaya raya, kita lebih ingat dengan Allah SWT. Betul tak betul? Pasal tak berduit sangatlah yang datang kuliah maghrib malam ni. Betul tak betul? Itu betul lah tu. Kalaulah tuan-tuan digelar sebagai bilionaire, agak-agak sampai tak surah Tafikiyah ni? Mana duduknya? Kelab golf. Tu dia. Puyak. Mukul bola golf tu. Lepas tu tuan-tuan kalau sembang orang kaki golf ni tak boleh campur. Saya tak boleh masuk channel demo. Pasal demo cerita pasal kayu golf tu pun ada nama-namanya. Jangan main-main. Kita tahu satu kayu tu pukul merata kan? Tak. Kalau sini mana kayunya, ukuran berapa. Kalau macam ni mana kayunya. Tuan-tuan tahu tak tahu ni? Tahu tak tahu? Sah orang miskin belaka ni tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kalau Allah jadikan kita kaya dalam daba duit tu penuh dengan duit. Mungkin. Maybe kita jauh daripada Allah. Sebab tu jangan kita menyalahkan takdir. Kita mengatakan kenapa ini berlaku kepada diri aku. Kenapa aku miskin. Kenapa aku tak berduit. Wa anfusi was samarat. Kadang-kala kita diuji dengan kehilangan nyawa. Betul tak tuan-tuan? Anak kita pergi mandi sungai. Datang kepala air. Kepala ayung. Hanyut tuan-tuan. Yang boleh selamat, diselamat ada 4 orang. 3 hanyut, seorang je yang tuan-tuan yang sempat diselamatkan. Yang 3, esok hari jumpa lemah. Sedih tak tuan-tuan? Sedih tak? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apabila berketimpa musibah, mereka ini dengan lafaz. Apa dia? Inna lillah. Kita ini datang daripada Allah. Anak ni dipinjamkan oleh Allah SWT sekejap je tuan-tuan. Wa inna ilaihi raji'un. Ada masa, ada kalanya, tiba masanya, tamat tempohnya, Allah Ta'ala akan ambil balik yang dipinjamkan kepada kita. Ini yang sepatutnya ada dalam jiwa kita ni tuan-tuan. Yang ada pada kita daripada segi apa dia, insan yang kita sayangi, harta benda, tanam-tanaman wal hars. Semua ini tuan-tuan, aset-aset semua ini akan diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Sayyidina Umar, apabila aku diuji dengan kehilangan benda-benda ni, maka aku akan memotivasikan diriku
Apa dia? Illa wa kana lillahi alayya. Allah Ta'ala masih memberikan kepada aku 4 nikmat. Tuan-tuan. Orang yang kena bala, tiba-tiba dia kata dalam bala tu ada nikmat. Tuan-tuan boleh sampai tak tahap ni? Tuan-tuan sakit. Sakit teruk. Cikungunya contoh. Boleh tak tuan-tuan? Bila kena cikungunya, kena gaut, tak boleh jalan, rengkat, kata orang Perak, terseret kaki tu. Sambil seret kaki tu, cakap dengan positive thinking, tuan-tuan cakap apa dia? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku syukur sakit ni. Boleh tak cakap apa itu? Kan sambil seret kaki sebut aram jadah punya sakit. Yang mana satu, tuan-tuan? Apa kata Sayyidina Ammar? Motivasikan diri kita. Bila Allah uji kita ini dengan kehilangan, kesakitan, wabak. Pertama kata Sayyidina Ammar Al-Khattab, awaluha izlam takun fi dini. Selagi mana bala itu tidak akan memberi fitnah kepada agamaku, tuan-tuan. Kita lagi takut, tuan-tuan, kalau ujian itu merosakkan iman kita. Betul tak? Lebih takut, tuan-tuan, kalau ujian itu menyebabkan kita putus asa, tuan-tuan. Al-ya's. Putus asa, kita pun give up. Kita kata, sudahlah, kalau macam ni, tosak jadi Islam senang. Murtad lagi bagus. Dulu, tuan-tuan, ada seorang hantar kat saya Facebook apa? Kami golongan murtad. Sekarang saya tak jumpa dah. Mungkin dia dah takut gamaknya. Dia padam. Tuan-tuan rahmati Allah, bila saya baca ahli-ahli yang nulis dalam Facebook ni, ada yang mengatakan apa dia? Thanks God, I'm now Christian. Dia kata syukur dia menjadi Kristian sekarang ni. Masa dalam Islam, dia kata susah hidup dia. Tapi bila dah murtad jadi Kristian, hidup lebih mudah. Tuan-tuan, kata Sayyidina Ammar, kalau kita jadi opini, ini balak yang paling teruk dalam hidup seorang manusia. Apa dia? Rosak iman, murtad daripada agama. Tuan-tuan. Sebab itu ujian ni, tuan-tuan, jangan sampai menyebabkan kita murtad. Jangan sampai, tuan-tuan, menyebabkan kita dengan Allah SWT. Yang akan mengatakan, tak susahlah kita nak semayang. Buat apa semayang? Semayang pun miskin. Buat apa puasa? Puasa pun, orang puasa pun banyak buat maksiat. Buat apa pergi haji? Buang duit je. Baik pergi Eropah. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan sampai ujian itu merosakkan agama kita, iman kita, akidah kita. Yang kedua, wasani idza lam takun a'zam minha. Minta kepada Allah apa dia? Agar ujian yang diberi ini tetap akan meneguhkan iman kita. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu saya selalu baca doa lepas semayang, tuan-tuan aminkan. Kok tuan-tuan perasanlah. Saya baca ya muqallibal qulub, sabbit, kalau jamak ramai plurals, sabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang memegang hati. Kalau dalam bahasa kitab, tuan-tuan, dia kata yang membawa. Sabbit qulubana atau sabbit qalbi. Kalau singular, qalbi, hatiku. Kalau qulubana, hati-hati kami. Sabbit qulubana atau sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan hati aku ini, ya Allah, untuk berada dalam hidayah agamamu dan mentaatimu. Pasal apa, tuan-tuan? Ada orang bila diuji dengan benda-benda yang saya sebutkan tadi, kehilangan harta, kehilangan nyawa dan sebagainya, wabak dan sebagainya tadi, dia sudah hilang daripada agamanya. Dia sudah tidak ada percaya kepada akidah Islam. Dia tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasakan Allah Almighty as abandoned.
sudah meninggalkan aku. Itu tentara mati Allah. Jangan sampai syaitan ni masuk dalam hati jiwa kita, membisikkan benda-benda yang akhirnya menyebabkan akidah kita rosak. Wasalisu, yang ketiga, idza lam takun muhramar ridha biha. Selagi mana ujian yang Allah beri kepada aku tidak mengharamkan redha Allah kepada aku. Maknanya apa tuan-tuan? Bila Allah uji kita tuan-tuan bersangka baik dengan Allah, dan kita mengharapkan, ya Allah ya Tuhan, mungkin sakit ini kau bagi kepada aku untuk menghapuskan dosa aku. Kafarah li zunubi, kafarah, redemption of my sins. Apa dia? Menebus dosa-dosa aku yang lalu. Mungkin aku ni banyak dosa. Tuan-tuan pernah dengar tak orang macam ni? Pernah dengar tak dialog orang yang macam ni? Tuan-tuan pernah dengar tak? Bila kita melawat dia sakit, tuan-tuan, dia sakit, ya Allah, kesian tuan-tuan. Tengok dia sakit 3 serangkai. 3 serangkai. Jantung ada, kencing manis ada, darah tinggi ada. Kena stroke tuan-tuan. Mati separuh badan ni. Mulut herut mulut. Bila kita tuan-tuan melawat dia, doakan dia, kita kata, Allahu Rabbi, sabarlah ya, sabar. Dia jawab apa tuan? Dengan mulut herut dia jawab, oh ya Allah. Apa benda? Oh ya Allah. Apa benda? Tak faham. Dia nak bagi tahu ini ujian Allah untuk menghapuskan dosa-dosa aku. Aku ni banyak dosa. Orang yang macam ini tuan-tuan, perkataan keluar daripada mulut dia, kalau begitulah keadaan perkataan dia, dialog dia, maka Allah redha di atasnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apabila mati tuan-tuan, hatinya jadi tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah redha kita tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan nak dapat benda ni. Bukan senang tuan-tuan nak bercakap baik atas ujian yang kita dapat. Saya pun sembang je. Orang parit kata sembang berdegor-degor. Tapi bila kena merongok juga. Usah kata sakit tuan-tuan. Kadang-kadang RM50 hilang. Hilang tuan-tuan. RM50 duit apa tu? Kan lepas kuliah orang bagi duit minyak. Ampur raya tu. Masuk dalam poket. Atau kadang-kadang tuan-tuan